dalam gabungan Perikatan Nasional yang mendukung dan memperjuangkan Islam sebagai manhajul hayah, sebagai sistem kehidupan. Memperjuangkan Islam bukan semata-mata sebagai akidah. Memperjuangkan Islam bukan semata-mata sebagai prinsip moral dan akhlak, tetapi memperjuangkan Islam sebagai sistem, aturan dan syariat yang terbaik untuk mengatur dan memandu kehidupan manusia. Justru itu ia adalah merupakan kemenangan yang sangat istimewa, kerana gambaran terhadap Islam yang seperti ini, kefahaman terhadap Islam yang seperti ini, apabila kita membuka lebaran sejarah negeri Melaka yang bersejarah itu, maka kita akan melihat bahawa semangat yang seperti ini, kefahaman yang seperti ini adalah merupakan semangat dan kefahaman yang pernah wujud di negeri Melaka. Yang pernah wujud di negeri Melaka selama ratusan tahun yang lampau. Ketika mana negeri Melaka itu adalah merupakan sebuah kerajaan kesultanan Melayu Islam yang melaksanakan syariat Islam di dalam hukum kanun Melaka yang terkenal. Hukum kanun yang menjadi sebagai ibu kepada perundangan yang diamalkan di seluruh tanah Melayu dan juga di Sumatera. Maka apabila kita melihat semangat dan kefahaman Islam yang seperti ini, yang wujud dan muncul ratusan tahun yang lampau di negeri Melaka, dan pada hari ini selepas daripada PRU yang ke-15, rakyat negeri Melaka terutamanya di Jasin dan Tangga Batu memberikan kepercayaan kepada parti Islam yang memperjuangkan kefahaman Islam dan semangat mendukung Islam di atas landasan yang pernah muncul sebelum negeri Melaka ini dijajah oleh Portugis. Ia adalah suatu kemenangan yang sangat menyayukan hati kami di negeri Melaka. Kemenangan yang ditunggu selama 512 tahun setelah Melaka dijatuhkan pada tahun 1511 oleh Portugis yang menyerang negeri Melaka. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang berlaku kepada negeri Melaka adalah pelajaran yang sangat berharga kepada umat Islam di dalam negara kita. Kami di Melaka terpaksa menunggu tempoh yang begitu lama setelah Melaka dihancurkan dari sudut fizikal dan spiritualnya oleh penjajah, untuk kami kembali mengiktiraf dan memberi keyakinan kepada Islam sebagai manhajul hayah, sebagai ad-din wa daulah. Ia suatu pelajaran yang penting kepada rakyat di negara ini, bahawa sesungguhnya negara ini mesti dipertahankan dengan bersungguh-sungguh, daripada ia terjebak di dalam mengulangi sejarah negeri Melaka yang membawa kepada negara kita berada dalam keadaan yang lemah,
dan rakyatnya dihancurkan dari sudut fizikal dan spiritual, sehingga langkah untuk kembali bangkit memerlukan tempoh yang terlalu lama. Dan sekiranya kita melihat keadaan yang berlaku kepada dunia Islam, bagaimana gerak kerja yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam, tidak sahaja ianya berakhir di Melaka, tidak sahaja sebelumnya ia bermula di Andalusia, tetapi ia diteruskan di Palestin, di Burma, di Kashmir, di Bosnia Herzegovina, dan kita tidak tahu negara manakah lagi daripada belahan dunia Islam ini yang menjadi sasaran untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Justru itu, apa yang berlaku kepada negeri Melaka adalah merupakan pelajaran yang sangat mahal dan berharga yang perlu diambil iktibar oleh rakyat di dalam negara kita ini, terlebih lagi oleh golongan yang beriman kepada keunggulan Islam dan ketinggian manhaj Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, realiti dunia Islam pada hari ini, negara-negara umat Islam itu duwailatun saghirah, negeri-negeri atau negara-negara yang dipecahkan sehingga menjadi negeri-negeri yang kecil, yang tidak mempunyai kekuatan. Setelah tentera Salibiyah dan begitu juga dengan tentera bersekutu barat menghancurkan kerajaan khilafah Islamiyah yang terakhir, yaitu khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924. Mengapa kerajaan itu dihancurkan? Mengapa kerajaan itu dimusnahkan sehingga ke akar-akarnya? Kerana kerajaan itu dibangunkan di atas akidah, di atas keimanan, di atas kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sistem, aturan dan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manhajul hayah, sistem kehidupan yang terbaik dan terunggul. Maka apabila umat Islam itu berdiri di atas landasan akidah, musuh-musuh Islam sangat mengerti dan faham bahawa mereka tidak mungkin untuk dapat melemahkan dan menghancurkan umat Islam selagi mana mereka itu berlandas kepada akidah Islam, selagi mana kerajaan mereka berlandas kepada akidah dan keimanan kepada Allah, selagi mana aturan dan sistem, polisi dan dasar dan polisi, perundangan di dalam negara itu bertunjangkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rakyat di dalam negara itu mustahil dapat dihancur dan binasakan. Justru itu, sebagaimana yang dilakukan kepada kerajaan Kesultanan Melayu Islam Melaka pada tahun 1511, itulah yang dilakukan sebelumnya kepada Andalusia, dan kemudiannya di abad moden dilakukan kepada khilafah Uthmaniyah di Turki. Dan apabila runtuhnya khilafah Uthmaniyah, maka negeri-negeri Islam menjadi duwailatun saghirah, negeri-negeri yang kecil,
Dan negeri-negeri itu diserahkan kepimpinannya kepada pemimpin-pemimpin yang memberikan kesetiaan total kepada Barat yang menentang Islam. Lalu mereka membuka ruang yang seluas-luasnya untuk Barat menjarah kekayaan umat Islam yang berada di negeri-negeri tersebut. Umat Islam berputih mata melihat apa yang dilakukan kepada kekayaan negara mereka. Sehingga umat Islam menjadi lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk membina negeri dan negara dan untuk membina umat menjadi sebuah negara yang bangkit daripada kejatuhan al-khilafah al-Utsmaniyah menjadi negara yang kuat yang kembali menyatukan umat di atas dasar akidah itu. Walau bagaimanapun, berdepan dengan berbagai-bagai cabaran itu, Allah yang Maha Kuasa sentiasa melindungi hamba-hambanya yang beriman dan memberikan pertolongan dan bantuan kepada hamba-hambanya yang berjuang untuk menegakkan kembali agama Allah Subhanahu wa taala. Lantas, walaupun dengan tekanan dan berbagai-bagai bentuk serangan yang dilakukan oleh penentang-penentang Islam, akhirnya kita melihat cahaya di hujung terung. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang diberikan dokongan oleh rakyat dari golongan yang beriman, berlandaskan keyakinan mereka, selari dengan keyakinan pemimpin-pemimpin, dan mereka yang memperjuangkan Islam sebagai manhajul hayah, sistem kehidupan itu. Maka akhirnya lahir kerajaan-kerajaan ini. Dunia Barat berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dan untuk menghapuskan kerajaan-kerajaan itu. Namun alhamdulillah, satu kerajaan dipadamkan cahayanya, muncul kerajaan yang lain, sehingga akhirnya tidak pernah lekang bumi Allah ini daripada kerajaan-kerajaan yang memberikan suatu contoh kepada dunia bahawa Islam itu sebagai ad-din wa daulah kekal wujud, kekal bertahan, walaupun dalam bentuk yang sangat-sangat kecil. Dan alhamdulillah, kita dalam negara kita bersyukur kepada Allah. Melalui perjuangan Parti Islam se-Malaysia, Allah memberikan kemenangan itu dan wujudnya kerajaan yang berdasarkan kepada semangat dan gambaran dan kepahaman Islam yang saya sebutkan tadi di negeri Kelantan, Darul Naim, dan kemudiannya di negeri Terengganu dalam pilihan raya yang ke-14, dan kemudiannya di negeri Kedah, dan terakhir di negeri Perlis yang merupakan negeri-negeri yang menjadi Malay Belt, yaitu negeri-negeri yang suatu ketika dahulu menjadi sebagai tempat yang menjadi jaminan dan security makanan kepada rakyat dalam negara ini. Dan alhamdulillah, dengan kemenangan yang ada di negeri-negeri ini, maka Parti Islam se-Malaysia berpeluang untuk menunjukkan kepada negara ini dan kepada dunia bahawa Islam itu adalah manhaj hidup yang unggul dan terbaik. Maka apabila kita berlandaskan kepada Islam, kita akan mampu untuk bangkit dan membina kembali kekuatan negara dan rakyat
selepas mana ia dihancurkan selama 22 bulan pemerintahan PH yang ditulang belakangkan oleh DAP dalam negara kita. Di mana dalam tempoh 22 bulan itu, negara kita berdepan dengan dasar dan strategi untuk menghancurkan negara ini menjadi muflis. Dasar yang disebut sebagai bumi hangus, yaitu memastikan tanah air umat Islam ini menjadi lemah dan muflis, menjadi bankrupt, sehingga rakyat yang berada dalam negara ini tidak mampu bangkit dalam tempoh yang panjang. Justru itu, melalui pendekatan bumi hangus yang dilakukan selama 22 bulan dalam pemerintahan PH, maka kita tengok bagaimana pusat-pusat kekuatan ekonomi dan spiritual umat Islam di negara kita menjadi sasaran kepada kerajaan 22 bulan tersebut. Sehingga kita menjadi pelik bagaimana tabung haji dipimpin dan dikendali oleh mereka yang bukan beragama Islam. Kita menjadi pelik bagaimana institusi-institusi ekonomi umat Islam menjadi sasaran dan dilemahkan dan dihancurkan. Dalam tempoh 22 bulan itu menjadi pengajaran yang besar kepada kita bahawa golongan yang sama ini apabila diberi kuasa dan mandat, maka mereka akan melaksanakan dan meneruskan dasar bumi hangus bagi memastikan negara kita menjadi muflis dan bankrupt secara fizikal, secara ekonomikal dan secara spiritual. Dan kita boleh tengok dah tuntutan-tuntutan yang bermacam-macam yang membelakangkan umat Islam dalam negara kita. Yang majoritinya adalah orang-orang Melayu Islam. Bagaimana sekiranya kita lihat kajian-kajian tokoh-tokoh akademik, keadaan yang berlaku kepada negara kita selepas daripada kerajaan 22 bulan itu, dibandingkan dengan keadaan sebelum mereka itu diberi mandat memerintah negara melalui strategi penipuan besar-besaran yang mereka lakukan. Tak pelik mereka buat penipuan yang besar-besaran. Strategi yang sama yang dilakukan oleh Amerika kepada Iraq. Bagi menjayakan strategi itu, mereka sanggup meruntuhkan World Trade Center. Bagi mereka itu memberikan persepsi yang palsu bahawa kononnya ianya diserang oleh umat Islam dari kalangan yang dipanggil sebagai golongan teroris, dan akhirnya ia mewajarkan mereka menghancurkan Irak. Irak yang sebelum itu dinar emasnya adalah menyamai bahkan lebih kuat daripada pound sterling Britain. Tetapi selepas peperangan, Perang Teluk yang dilancarkan oleh Amerika melalui wayang yang dibuat dengan menghancurkan World Trade Center, Iraq menjadi padang jarak, padang terkukur, dan berjuta rakyatnya itu mati kebuluran tanpa ubat, menderita sehingga ke hari ini. Begitu juga yang dilakukan kepada wayang yang dibuat di Libya. Dan begitulah yang dilakukan di Palestin. Ini perlu kita ambil pelajaran dan ambil peringatan wakil sejarah yang telah terjadi dan apa yang sedang berlaku, sebagaimana yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang beriman. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna minal fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu orang yang berkelebihan akal fikiran, yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, yaitu orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa. Justru itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cabaran ini terus berlaku dalam dunia Islam. Dan alhamdulillah, pada PRU yang ke-15, generasi baru Islam, rakyat di dalam negara kita telah menunjukkan suatu sikap yang luar biasa di dalam tindakan untuk menyelamatkan masa depan mereka dan juga masa depan rakyat di dalam negara ini. Apabila mereka diberi peluang mengundi, mereka tanpa sebarang keraguan memberikan undi dan kepercayaan kepada Perikatan Nasional, kepada PAS, kepada Bersatu, dengan keyakinan bahawa landasan Islam yang menyatukan Perikatan Nasional ini akan menyelamatkan mereka dan menyelamatkan negara ini. Justru itu, undi yang mereka berikan itu telah melahirkan suatu kejutan yang luar biasa, di mana kemenangan yang besar dicapai oleh Perikatan Nasional. Sehingga 74 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional pada hari ini berada di dalam parlimen mempertahankan kepentingan rakyat dengan bersungguh-sungguh. Dan sikap yang ditunjukkan oleh rakyat dalam pilihan raya yang ke-15 ini adalah merupakan suatu berita gembira kepada negara kita, bahawa sesungguhnya strategi dan dasar bumi hangus yang direncanakan oleh penentang-penentang Islam itu tidak semestinya boleh diulang di dalam negara kita yang tercinta ini. Sebaliknya, negara ini boleh diselamatkan daripada strategi tersebut dengan kita memastikan bahawa kemenangan di dalam pilihan raya parlimen ini diterjemahkan pula secara solid di dalam pilihan raya negeri yang akan datang nanti. Kita hendaklah menyebarkan kesedaran di kalangan rakyat dan generasi muda agar mereka yang telah mengundi kepada Pakatan Harapan di dalam pilihan raya yang ke-15 lalu menukar sikap mereka bagi menyelamatkan negara ini dengan memberikan undi secara solid kepada Perikatan Nasional, kepada PAS, sehingga akhirnya negara ini
dapat kita pastikan tidak akan terjebak, dapat kita yakini tidak akan melalui jalan-jalan yang telah dilalui oleh Melaka pada 1511 dan oleh Palestin dan oleh Iraq dan oleh Kashmir dan oleh negara-negara umat Islam yang diserang dengan pendekatan dan dasar bumi hangus yang dilakukan oleh penentang-penentang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyelesaian dan penyelamat yang terbaik melainkan Islam. Yang lain daripada Islam, daripada pahaman falsafah dan ideologi-ideologi sekular, tidak lebih daripada janji-janji yang tidak akan dapat diterjemahkan secara realiti. Kerana ajaran dan pahaman-pahaman tersebut adalah merupakan ajaran dan pahaman yang dicipta oleh manusia. Dan yang menciptanya dan yang melaksanakannya pula adalah dari kalangan manusia yang tidak mempunyai integriti dan akhlak, yang tidak mempunyai kesetiaan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mempunyai suatu sikap yang jujur terhadap rakyat dan undi yang diberikan oleh rakyat. Maka yang boleh menyelesaikan masalah negara kita ini ialah berdasarkan Islam. Dan ini bukannya kata-kata kosong, bukannya kata-kata khayalan, tetapi yang telah dibuktikan oleh Parti Islam se-Malaysia dan oleh Perikatan Nasional ketika diberi peluang memerintah. Ya, mereka cuba untuk membuat implicate kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Kononnya berlaku penyelewengan dan sebagainya. Tetapi ingat, sebagaimana yang saya sebut, golongan yang menentang Islam ini sangat bijak di dalam melakukan wayang-wayang kulit bagi mengelirukan rakyat dan menjebak rakyat, memberi sekali lagi undi kepada mereka, kepada golongan yang menentang Islam itu. Justru itu, apa yang kita nyatakan ini telah dibuktikan selama 30 tahun di Kelantan. Tidak ada sebarang kes rasuah. Tidak ada berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan di Kelantan adon-adonnya yang terlibat dengan rasuah. Bukan selama setahun, bukan selama sepenggal, tetapi selama 30 tahun. Dan ini bukan perkara yang mustahil. Kerana apabila golongan yang beriman itu bersifat dengan keimanannya kepada Allah, maka dia akan menjadi manusia yang memiliki integriti yang tinggi bila diberikan kepercayaan. Allah menyebut di dalam Al-Quran sifat orang mukmin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang mukmin itu bila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Allah memuji golongan yang beriman dan mendedahkan perkara yang gaib yang berlaku kepada golongan yang beriman, yang tak boleh dilihat oleh mata kasar, iaitu bagaimana mereka bukan sahaja secara fizikal bersembahyang, bukan sahaja secara fizikal mereka itu melakukan ibadat, tetapi mereka adalah orang-orang yang jiwa mereka, hati mereka itu sangat takut kepada Allah dan azabnya. Maka Allah mengatakan wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian, jenis yang seperti itu di kalangan manusia
hanya wujud di kalangan golongan yang beriman sahaja. Dan apabila wujudnya sifat itu pada mereka, memang 1 sen pun mereka tak akan usik duit negara ini. Seperti yang disebut oleh Al-Fadil, bagaimana audit negara mengakui dan mengiktiraf tanpa sebarang teguran kejayaan dan kecemerlangan kerajaan negeri Terengganu di dalam menguruskan harta negeri. Ini mengapa begini? Kerana yang disebut oleh Allah, wajilat qulubuhum, mereka takut kepada Allah. Sifat ni tak ada pada mereka-mereka yang mendukung ideologi sekular. Tak ada pada mereka yang mendukung ideologi sosialis dan komunis. Sebab tu mereka boleh berbohong kepada rakyat. Mereka boleh berbohong, mereka yang berpegang dengan pahaman liberal. Mereka boleh menipu, kata orang Arab, ainaya, atau batang hidung depan butir mata kita. Dia boleh tipu bulat-bulat. Dan dia tak rasa bersalah. Dan dia tak rasa berdosa. Dan dia tak rasa menyesal. Dia ulang balik penipuan dia. Bila dia bercakap, dia menipu lagi. Maka orang seperti ini, sudah tentulah mereka ini bukan golongan yang mampu untuk memimpin negara ini dengan penuh kejujuran. Dan apatah lagi mengeluarkan negara kita ini daripada krisis yang berpunca daripada akhlak dan moral yang menjijikkan pemimpin-pemimpin yang diberi kepercayaan lalu mengkhianati kepercayaan rakyat kepadanya. Allah menyebut di dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan golongan yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Maka golongan yang beriman dengan sifat yang demikian, sudah tentu apabila mereka diberikan kepercayaan untuk memimpin negara dan negeri, mereka tidak akan melakukan penyelewengan. Sebab tu 30 tahun, tempoh yang panjang, tak ada disabitkan sebarang kes rasuah kepada kepimpinan negeri Kelantan. Dan begitu juga dalam tempoh 4 tahun di Terengganu, tak ada yang disabitkan dengan kes rasuah. Dan begitu juga dengan kepimpinan di Kedah, tak ada yang disabitkan dengan rasuah. Ini bukan cerita Hollywood. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita khayalan. This is a reality. Ini adalah reality which cannot happen. Yang mustahil dan tidak akan berlaku. Will never happen. Dan tak akan terjadi. Tak akan menjadi suatu reality. Only among the Muslims. Melainkan di kalangan orang Muslim, golongan yang beriman dan percaya kepada ketinggian Islam sebagai ad-din wad daulah itu, sebagai manhajul hayah. Justru itu saya menyeru kepada seluruh rakyat yang benar-benar ingin melihat cahaya yang terang di dalam negara kita ini, masa depan yang gemilang bagi rakyat negara ini, membangunkan kembali negara ini sehingga menjadi negara yang kuat. Maka saya menyeru, jangan sekali-kali memberikan undi semudah-mudahnya kepada mereka yang bercakap bohong ini, melainkan memberikan undi kepada Perikatan Nasional dan dalam konteks di Kelantan, di Terengganu, di Kedah ini, kepada Parti Islam se-Malaysia. Insya-Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan selama 30 tahun, selama satu penggal, maka beri peluang kepada golongan yang mempunyai rasa takut kepada Allah ini untuk menawarkan penyelesaian Islam, manhaj Islam di dalam membina kembali negara kita ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun di negeri saya, di negeri Melaka, seperti yang tuan-tuan hadirin hadirat maklum,
bagaimana berlaku pertukaran menteri, ketua menteri, sehingga 4 ketua menteri yang bertukar-tukar di Melaka, sehingga rakyat negeri Melaka menjadi muak dengan apa yang berlaku. Mengapa itu terjadi? Ia berlaku dan terjadi kerana kita menganggap soal politik ini hanyalah soal duniawi, hanyalah soal-soal strategi, tidak melibatkan kepada sistem kehidupan yang diturunkan Allah, tidak melibatkan dosa dan pahala, tidak melibatkan murka dan redha daripada Allah Ta'ala. Maka akhirnya kerajaan yang sama menjatuhkan ketua menterinya, ganti dengan ketua menteri lain, menjatuhkan lagi ketua menterinya, ganti dengan ketua menteri yang lain. Perkara yang menyusahkan rakyat, yang menyebabkan kecuaian itu membuka ruang kepada strategi bumi hangus berlaku di kalangan umat Islam dalam negara kita ini. Justru itu saya berharap semoga Terengganu terus kekal menjadi sebuah kerajaan yang berlandaskan Islam. Begitu juga dengan negeri yang lain yang kita berharap dalam PRU yang akan datang, PRN ini, di mana rakyat akan memberikan sokongan yang padu untuk menaikkan kerajaan Perikatan Nasional di semua negeri-negeri yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri, insya-Allah dalam tempoh yang sangat dekat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang ingin saya kongsikan dalam kesempatan pada malam ini. Semoga pelajaran negeri Melaka sentiasa segar di dalam jiwa dan pikiran rakyat negara ini, agar rakyat negara ini tidak perlu melihat penderitaan yang sama berulang kembali di dalam negara kita ini. Semoga Allah melindungi kita daripada situasi yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi atas jemputan pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Kena kuat lagi. Takbir, Allahu Akbar. Walillahilhamd.